Kali ini kita nak bicara pasal ilmu silat dan ilmu perang. Adakah ilmu silat itu layak dikatakan sebagai ilmu perang? Kalau orang dulu disebut ilmu silat ini ilmu gaduh, ilmu tempur, ilmu mempertahankan diri, ilmu membunuh dan lain-lain. Itu orang dulu sebut tentang ilmu silat. Maka orang-orang dulu sebelum datangnya Islam kepada masyarakat Melayu Nusantara, mereka kata ini ada ilmu hulu balang, ilmu perkasa dan sebagainya. Datang pula zaman sekarang bila dah disebut ilmu persilatan itu ilmu silat, maka sebahagian guru latih silat dia kata engkau belajar ni, ini ilmu tempur, ini ilmu mempertahankan diri, ini ilmu membunuh, dia katakan. Jadi hal-hal ini menyebabkan ilmu silat yang nak disebut sebagai ilmu perang itu tidak timbul dalam jiwa sanubari ahli-ahli silat, anak-anak silat, orang-orang baru yang menyelami alam persilatan atau ilmu persilatan. Kenapa orang Melayu tidak berani ataupun takut menyatakan bahawa ilmu silat ini ilmu perang? Kenapa orang Melayu takut menyebut itu? Saya orang Melayu. Saya nyatakan saya orang Melayu. Bila saya orang Melayu, saya nak menyatakan takut itu bukan erti pengecut. Takut itu bukan kerana saya tidak berani menyatakan ia ilmu perang. Ini kerana orang Melayu penuh dengan santun budi. Orang Melayu dilatih dengan selok-belok menghormati orang lain, menyantuni dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana dan sebagainya. Kita takut menyatakan ilmu perang kerana kita takut orang menganggap silap terhadap ilmu perang orang Melayu itu sendiri. Tetapi bukan itu dasar sebenarnya. Yang pada zaman sekarang ini tidak mengistilahkan ilmu silat itu ilmu perang kerana ada beberapa faktor yang saya buat analisis. Orang Melayu itu pertama kerana kurang keilmuannya, kedua kurang penekanan didikannya, ketiga tiada perencanaannya. Maka kerana tidak ada perkara-perkara ini dan orang Melayu itu menjadi takut untuk menyatakan bahawa ilmu silat itu adalah ilmu perang. Sedangkan ilmu silat Melayu itu adalah hakikatnya ilmu perang bangsa itu sendiri. Setiap bangsa ada ilmu perangnya. Bangsa Timur Jauh macam Jepun semua ada ilmu perangnya. India ada ilmu perangnya. Tapi mereka semua melindungi ilmu perang ataupun menyembunyikan kehebatan, kerahsiaan ilmu perang itu. Mereka masukkan elemen permainan silat itu dalam konteks sukan. Jadi kita tengok macam contohnya taekwondo datang daripada Korea, karate daripada Jepun, judo daripada Jepun, kalah ripayat atau silambam daripada India. Mereka tidak mempamerkan tentang keilmuan tentang konteks peperangan, tapi mereka masukkan dalam konteks sukan supaya keilmuan itu ada tapi dasarnya dalam konteks sukan. Begitu juga silat. Sekarang ni dah ada silat olahraga, silat sukan. Maka silat ini dalam pelbagai aliran-aliran silat yang ada, mereka bersatu tenaga mengumpul murid-murid mereka, masukkan murid mereka dalam konteks silat sukan. Silat sukan untuk diangkat. Okey, kalau orang kata ilmu perang, kalau macam tu macam mana dengan negara Eropah? Negara Eropah macam Krav Maga dan sebagainya, mereka juga masukkan dalam konteks kononnya dalam BJJ dan sebagainya, MMA, masuk dalam MMA. Dia nampak dia ada ilmu perangnya, tetapi dalam konteks sukan, keganasan dia masuk dalam UFC, MMA dan sebagainya. Dan dalam konteks kita mesti memperkasakan silat sukan yang ada supaya silat itu disukai, dicintai. Tapi hakikatnya ilmu perang dalam persilatan itu ada dalam silat-silat tradisi. Dan selain daripada nak mempamerkan kehebatan ilmu perang tu, ada juga ilmu silat dalam konteks persembahan. Sama ada persembahan pentas, pementasan yang dibuat oleh banyak juga elemen-elemen dalam konteks pembudayaan, juga dalam konteks perfilman. Maka silat itu masuk dalam konteks yang mempamerkan kehebatan ilmu perangnya, maka dia menjadi satu konteks mempamerkan ilmu perang bangsa Melayu. Dan hakikatnya kerahsiaan yang tidak jadi rahsia itu dalam silat ada di dalam ilmu silat tradisi. Maka seluruh pejuang-pejuang ilmu silat tradisi itu mesti bangkit untuk memperkemaskan ilmu perang bangsa Melayu.